Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, jadi hari ni kita tak buat ulang kaji soalan sebab exam awak dah dekat. Cikgu dah tanya tadi, memang nampaknya macam memang korang punya jadual exam tu macam tak berubah lah Yang 10. Jadi kita tak isu kena cepat sangat. Okay, hari ni kita akan masuk bab 11. Jadi bab 11 ni adalah tentang keinginan manusia. Dia adalah tentang sistem pertahanan diri kita. Macam mana kita nak overcome kehadiran ataupun kedatangan benda-benda dari luar yang mungkin kadang-kadang mendatangkan penyakit. Okay, kadang-kadang benda dari luar ni tak mendatangkan penyakit pun. Okay, tapi kadang-kadang mendatangkan penyakit. Untuk setengah orang yang sensitif, benda-benda yang pada orang lain dia okey, tapi pada dia tak boleh. Contoh paling mudah adalah habuk. Orang yang sensitif pada habuk, dia tak boleh ada dalam keadaan yang ada habuk sikit-sikit, ada debunga, dia sensitif. Okay, kenapa setengah orang jadi macam tu? Dan kenapa orang lain relax je duduk tempat habuk ke, duduk dalam rumah, duduk pergi kelas yang langsir dah lama tak basuh pun, they just fine. Okay, kenapa macam tu? Okay, jadi semua tu akan kita belajar dalam bab 11 ni lah tentang keinginan manusia. Okey, jadi di akhir kelas ni diharapkan awak dapat di habis PPR ni awak dapat menyatakan apakah maksud keimunan, antigen dan antibody, dan selain tu awak dapat menyatakanlah apakah 3 bentuk pertahanan badan. Okey, apakah 3 bentuk pertahanan badan. Okey, jadi okey, boleh rujuk buku teks masing-masing Okey, ini adalah muka surat 198. Okey, jadi keimunan manusia. So dalam gambar awak tu nampak ada warna kuning ni kan? Ini konon-kononnya adalah sedar putih lah tapi kita tak bikinlah putih. Okey. Okey, jadi bagaimanakah badan kita melawan jangkitan bakteria dan virus? Ini adalah, kalau soalan macam ni, dia kata jangkitan bermaksud bakteria dan virus yang masuk dalam badan kita ni kita panggil sebagai patogen lah, iaitu mikroorganisme yang mendatangkan kemudaratan, mikroorganisme yang mendatangkan keburukan kepada badan perumah yang dia masuk. Okay, jadi hari ni awak akan tengok ni 3 barisan pertahanan badan, antibody, macam mana antibody bertindak balas terhadap antigen, dan pada kelas seterusnya apakah jenis-jenis keimunan manusia. Okay, kita terus pergi kepada, ini adalah apa yang awak akan belajar hari ni lah. Inilah target saya. Pada akhir kelas ni awak akan dapat menyertakan perkara-perkara yang saya dah beritahu tadi Okay, kita masuk ke topik 11.1 iaitu pertahanan badan. Okay, semasa di tingkatan 2, semasa di tingkatan 2, sebenarnya awak telah pun diperkenalkan dengan pertahanan badan. Ada 3 peringkat pertahanan badan yang telah pun dikenalkan kepada awak. Dari segi fizikal kalau cikgu tak pasti you all ada buat tak eksperimen ni, tapi bukan eksperimen, simulasi. Tapi kalau untuk pelajar cikgu lah, cikgu ada buat simulasi macam mana nak menerangkan kepada pelajar macam mana sebenarnya badan kita ni bertindak terhadap jangkitan terhadap patogen yang masuk ke dalam badan. Okay, jadi sistem pertahanan badan ni hanya akan berfungsi, hanya akan bertindak apabila patogen menjangkiti badan. Okay, patogen ni ialah mikroorganisme. Yang cikgu cakap tadi lah, dia adalah mikroorganisme, maksudnya organisme yang saiznya kecil. Dan mikroorganisme ni mendatangkan penyakit. Kalau dia tidak mendatangkan penyakit, kita tak boleh panggil dia sebagai patogen. Patogen ni adalah istilah khusus untuk mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Okey, jadi contoh patogen, bakteria, virus dan parasit. Okey, dan patogen hanya boleh menyebabkan penyakit sekiranya dia berjaya menjangkiti sel badan. Okey, kalau contoh mikroorganisme masuk, awak sedutlah udara tak tahulah kat mana-mana, dalam tu ada patogen. Katalah dalam tu ada bakteria yang boleh menyebabkan, ada virus yang boleh menyebabkan demam. Sedut. Tapi bila masuk dalam badan awak, virus tu tak menyebabkan awak jadi demam. Maksudnya badan awak sendiri dah fight, badan awak sendiri dah
dah kalahkan dia. Jadi patogen tu, virus yang sebabkan demam tu sebenarnya tidak berjaya memberi awak penyakit lah. Kenapa? Sebab badan awak sendiri telah pun mengalahkan dia terlebih dahulu. Jadi virus demam tadi tu tidak mendatangkan penyakit kepada awak sebab dia tidak berjaya menjangkiti sel badan. Siapa yang kenapa dia tak berjaya menjangkiti sel badan? Sebab badan awak sendiri telah pertahankan badan awak daripada diserang oleh virus yang masuk tanpa sengaja tadi tu. Itulah maksud patogen dan macam mana patogen boleh menyebabkan penyakit. Dia hanya boleh sebabkan penyakit kalau dia menjangkiti. Kalau dia tidak menjangkiti, maksudnya dia berada sahaja di dalam saluran pernafasan dan akhirnya masuk ke dalam perut. Dia masuk melalui hidung dan dia tak masuk ke dalam bahagian paru-paru tapi dia termasuk di bahagian perut. Kemudian dia masuk dalam perut, dia berjumpa asid hidroklorik dalam perut dan akhirnya dia mati. Sebab asid hidroklorik dalam perut adalah asid yang pekat, pH 2.0. Jadi tak sempat pun dia nak menjangkiti kita di usus ke di mana-mana, dia telah pun mati. Jadi dia tidak boleh menyebabkan, dia tidak berjaya mendatangkan penyakit kepada kita. Okey? Jadi kalau sekiranya patogen yang masuk tadi ni boleh menyebabkan penyakit, maka badan kita akan menghasilkan antigen. Okey. Badan kita mengesan kehadiran patogen tu dengan antigen. Okay. Sistem pertahanan badan mengenali patogen sebagai benda asing yang disebut antigen. Okay. Antigen ialah benda asing yang memasuki badan dan seterusnya merangsang gerak balas keimunan. Okay. Badan kita detect patogen tu, detect patogen tu sebagai antigen. Okay, jadi antigen ni sekarang adalah benda asing yang memasuki badan dan seterusnya merangsang gerak balas imun. Patogen tadi ni dah masuk dalam badan, sekarang dia menyebabkan kita keimunan badan kita bergerak balas. Maka sekarang patogen tu adalah antigen. Dia patogen yang berjaya menjadi antigen lah. Maksudnya dia ni menyebabkan badan kita bergerak balas terhadap kehadiran dia tu. Okey, jadi dia adalah antigen. Antigen adalah benda asing lah. Jadi benda asing ni tak kisahlah kalau dia datang daripada mikroorganisma yang menyebabkan penyakit, maka dia ni datang daripada patogen. Kalau dia ni benda lain yang tidak datang daripada sumber mikroorganisma, tak kisah apalah. Asalkan benda asing ni boleh menyebabkan badan kita bergerak balas, menghasilkan keimunan, maka itu adalah antigen. Okey. Macam mana antigen boleh merangsang keimunan? Okay. Antigen merangsang sel limfosit iaitu sel putih menghasilkan antibodi ke dalam aliran darah untuk memusnahkan antigen tersebut. Jadi badan kita ni kita ada sel limfosit, sel darah putih yang boleh menghasilkan antibodi. Jadi antibodi ni adalah respon, adalah gerak balas kepada antigen. Okay. Apakah antibodi? Antibodi ialah protein yang terdapat pada permukaan limfosit, atau protein yang dibebaskan oleh limfosit ke dalam plasma darah. So antibodi ni boleh berada pada dua tempat lah, sama ada pada permukaan limfosit ataupun dibebaskan oleh limfosit. Jadi interaksi antara antibodi dengan antigen ni menyebabkan antigen dimusnahkan. Jadi kita panggil ni sebagai gerak balas keimunan. Patogen masuk dan dia menyebabkan badan kita, gerak balas imuniti badan kita bermula, start. So dia sekarang adalah sebagai antigen. Antigen ni menyebabkan sel limfosit badan kita membebaskan antibodi ataupun membebaskan antibodi yang ada pada permukaan ataupun dalam dia. Masuk ke mana? Masuk ke dalam plasma darah. Jadi tindak balas ni adalah satu tindak balas ataupun satu gerak balas keimunan. Boleh rujuk Rajah 11.1. Ada gambar tu. Ni nampak ini adalah sel darah putih. Ni sel darah putih. Ini adalah antibodi. Nampak antibodi dia melekat, dia fit pada antigen lah. Jadi menyebab Masya Allah, Angah udah naik kereta ni. Jadi menyebabkan inilah gerak balas keimunan di mana antibodi bergerak balas cuba melawan antigen.
Okey. Kemudian keimunan. Keimunan ialah keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit yang disebabkan oleh patogen atau sebarang benda asing melalui serangan spesifik terhadap patogen tersebut. Okey, keimunan ialah keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit yang disebabkan oleh patogen atau sebarang benda asing atau sebarang benda asing melalui serangan spesifik terhadap patogen tersebut. Maksudnya badan kita ni dia melawan patogen ataupun apa-apa benda lah secara spesifik. Okey, apabila badan kita berjaya menentang jangkitan, jadi kita dikatakan imun lah. Itulah konsep vaksin yang ada sekarang. Itulah konsep vaksin COVID-19 yang ada sekarang. Kita target khas untuk COVID-19 punya variant. So kalau kita berjaya mengalahkan dia, maka kita ada kita telah berjaya membina keimunan terhadap COVID-19. Macam itulah. Okey. Jadi ada 3 barisan pertahanan, pertama, kedua dan ketiga. Tengah, adik mana? Adik. Okey, barisan pertahanan pertama dulu. Okey, barisan pertahanan pertama adalah barisan fizikal dan kimia yang menghalang patogen daripada masuk badan. Nampak keyword dia adalah menghalang patogen daripada memasuki badan. Menghalang patogen daripada memasuki badan. Dia ni first sekali. Cuba sedaya upaya elakkan patogen ni masuk badan. Masuk dalam badan tadi. Ini adalah barisan pertahanan yang pertama. Jadi tidak spesifik. Tanpa tak spesifik, tak tahu pun virus apa yang nak masuk, bakteri apa yang nak masuk, patogen apa yang nak masuk. Yang kita tahu asalkan dia ni benda asing je, kita kena halang dia. Macam tu. Dia ni secara fizikal, so bukan secara spesifik . Kalau spesifik ni dah masuk secara kimia lah. Tapi ini tak. Benda tu baru nak masuk kita dah stop. Tak boleh masuk. Jangan masuk. No. Tak boleh masuk badan orang ni. Cannot. Tak boleh. So kita menghalang dia masuk. Okay. Jadi boleh rujuk muka surat 201. Okay, ini adalah gambar Raja 92, barisan pertahanan pertama lah. Okay, yang pertama adalah air mata. Air mata. Pertama adalah lysozyme. Lysozyme ni ada dalam air mata, hingus dan air liur. Maksudnya lysozyme ni ada dalam cecair. Okey. Dalam keadaan dalam cecair lah. Okey. Dan ni dia adalah protein antimikrob yang dapat mengurai serta membunuh sesetengah jenis bakteria. Sesetengah ya, bukan semua tau. Sesetengah jenis bakteria sahaja. So lysozyme ni ada kat mana? Mata, hingus dan air liur. Dan kalau awak masih ingat bab 2 ke lysozyme ada juga di dalam kita punya badan. Ada juga di dalam kita punya sel. Okey, dia setakat sikit-sikit punya bakteria sikit-sikit tu dia boleh hapuskan. Dia boleh uraikan. So bila urai, bakteria tu tidak lagi berada dalam bentuk dia, so tak boleh menjangkiti lah. Okey. Kemudian membran mucus. Okay, membran mucus adalah membran yang melapis salur respirasi, respirasi pernafasan, merembes benda lain melekit yang kita panggil sebagai mucus. Dan mucus mengandungi lysozyme, nampak? Mucus juga mengandungi lysozyme untuk memusnahkan bakteria dalam udara. Bakteria dalam udara. Tapi tidaklah semua bakteria tu dapat dikalahkan oleh lysozyme. Tidak semua tapi setengah-setengah yang biasa-biasa yang bukan level apa bakteria atau virus yang advance boleh dikalahkan oleh lysozyme dalam salur pernafasan kita. Okey. Trakea lah ni. Okey. Aduh adik. Okay, kemudian mekanisme pembekuan darah. Okay. Mekanisme pembekuan darah menghalang kemasukan bakteria melalui luka. Okay, kalau awak masih ingat daripada video yang cikgu bagi tu, bila luka ni dapat ditutup oleh fibrin, okay. Jadi kemungkinan bakteria ataupun virus ataupun kotoran dari luar nak masuk dalam kita punya salur darah tu kecil lah. Maksudnya ialah kita dah tutup laluan.
bakteria tu, virus tu nak masuk. Jadi kemungkinan untuk dia masuk tu sangat rendah. Sebab tu untuk luka-luka yang besar-besar selepas dicuci, jururawat akan tutup luka tu dengan gauze yang disterile. Maksudnya dengan gauze yang memang bersih, yang belum dicemari oleh benda asing. Okey, kemudian asid hidroklorik. Okey, asid hidroklorik yang ada dalam perut, okey, dia ni boleh membunuh bakteria yang ada dalam makanan dan minuman lah. Okey, sebab dia ni sangat kuat. So kebanyakan bakteria memang matilah. Kecuali yang cirit birik kan. Yang cirit birik tu maksudnya dia tak dapat tembus, sama ada dia jadi tidak aktif dalam keadaan berakali ataupun memang dia survive lah dalam keadaan perut, seterusnya dia akan menjangkiti kita punya usus. Okey, kemudian kulit. Kulit ni adalah organ paling besar pada manusia dan dia ni adalah pelindung fizikal yang paling besar lah. Okey, dia ni dapat menghalang kemasukan patogen kerana sifatnya yang liat dan sukar ditembusi. Ya. Untuk membolehkan contoh nyamuk dia bawa virus demam denggi kan. Dia kena patogen yang menyebabkan demam denggi itu mesti dicucuk, mesti dimasukkan ke dalam lapisan ataupun di bawah kulit, barulah kita ni boleh dapat demam denggi. Maksudnya kalaulah nyamuk yang bawa bakteria demam denggi virus demam denggi tu dia tak berjaya nak gigit kita, nak tembus kulit kita takkan dapat pun. Sebab kulit kita ni dia ada sifat yang liat dan susah ditembusi. Ya, betul. Cuma kalau kita luka, itu memang satu benda lain lah. Kalau kita luka tu, kita memang memberi ruang yang besar lah pada patogen untuk masuk. Tapi kalau keadaan kulit kita tak luka, tapi organisma lain nak masukkan virus ataupun bakteria yang menyebabkan penyakit ni secara senang-senang saja, itu memang tak akan berlaku. Okey, sebab kulit kita ni susah ditembusi oleh mikroorganisma. Kecuali ada ruang yang terbuka, baru dia boleh masuk. Okey, kemudian kulit kita juga ada sel-sel mati di atasnya. Okey, penanggalan lapisan sel mati pada permukaan kulit secara berterusan menyukarkan pertumbuhan pelbagai jenis mikroorganisma. Okey, setengah-setengah mikroorganisma, mikroorganisma ada 5 kumpulan, termasuklah parasit. Okey. Daripada kumpulan fungi. Okey. Kadang-kadang setengah-setengah patogen ni dia perlu dalam kuantiti yang banyak baru dia boleh menyebabkan penyakit. Okey. So dia katakanlah dia dah terlekat pada kita punya kulit tangan. Contoh kulit tangan, dan dia mungkinlah dia akan ambil masa 2-3 hari untuk membiak, baru dia akan boleh menyebabkan penyakit pada kita. Okey. Sebenarnya dalam masa tempoh dia nak membiak tu, kulit kita yang berada di luar sekali ni sentiasa akan berganti. Maksudnya setiap hari kulit kita ni akan mati. So akan ada lapisan baru di bawah. So kulit yang mati yang berada di atas, paling atas ni akan tertanggal, terutamanya masa kita mandi, masa kita sabun ataupun semasa kita tidur. Kalau masa kita tidur kan kita bergerak ke kiri ke kanan kan. Kulit-kulit mati yang berada di kulit mati yang berada pada lapisan terluar sekali ni akan senang tertanggal dan dia akan berada di atas katil. Di atas cadar. So ataupun kalau masa kita mandi, kita gosok badan kita, kita sebenarnya menanggalkan sel-sel kulit yang mati lah. Pada masa yang sama, patogen yang konon-kononnya tadi nak menyebabkan penyakit pada kita pun tu dia juga akan jatuh sekali. Okey. Jadi keadaan semula jadi kulit kita yang sentiasa saling kulit ni, yang sentiasa berlakunya mitosis ni membantu untuk mengurangkan kemungkinan jangkitan patogen. Okey. Okey, lagi satu perambesan sebum. Okey, kulit kita ni, terutama kulit di bahagian muka lah, keluar minyak. Okey, siapa yang jenis kulit berminyak lagi lah, bangun pagi berminyak kulit kan. Sebenarnya itu adalah sebum, dan sebum ni sebenarnya
boleh menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Di dalam sebum ni ada minyak dan asid. Okey, kulit kita pun ni ada sebum, tapi sebum tak sebanyak sebum di bahagian muka lah. Okey. Jadi orang yang kulit berminyak semua ni dia ada extra care, dia ada extra defense lah. Okey, sebab dia boleh menghalang pertumbuhan mikroorganisma sebab dengan kehadiran sebum tu. Cumanya yang orang sebab kata cikgu kulit berminyak ni bukan selalu jerawat ke? Dia jadi jerawat kalau pertama kita tak jagalah. Maksudnya sebum tu dia dah perangkap mikroorganisma yang kalau kita biar ni boleh menyebabkan jerawat. Tapi kita tak cuci. Kita tak cuci. Dia dah tolong perangkap, tapi kita tak cuci pula. Nak buang sebum yang dah perangkap bakteria tadi tu. Tu yang menyebabkan jerawat tu. Ataupun ada liang-liang muka kita yang terbuka pun boleh jadi punca lah. Okay, kemudian last sekali peluh. Ya ampun. Hang ni lah. Okay, sekali peluh. Peluh kita ada enzim lysozyme juga. Okay. Sama macam penerangan tadi lah. So lysozyme ni boleh setakat bakteria yang simple-simple dia boleh uraikan. Okay, jadi inilah 1, 2, 3, 4, 5 mekanisme ataupun 5 barisan pertahanan pertama untuk manusia. Okay, okay, kemudian barisan pertahanan kedua. Okay, katakanlah tadi badan kita yang barisan pertahanan pertama tadi tu tak dapat nak halang kemasukan patogen. Seterusnya kemasukan patogen. Contoh adalah demam denggi tadi. Okey. Virus yang menyebabkan demam denggi tak boleh masuk badan kita saja-saja, tapi dia masuk guna nyamuk. So nyamuk pun gigit kita dengan bantuan yang Tuhan dah bagi pada dia, struktur badan dia tu dengan jarum yang panjang daripada mulut dia tu. So dia pun suntiklah virus denggi dalam badan kita. So sekarang, pada masa sekarang, okay, barisan pertahanan kedua akan mula lawan. Barisan pertama tadi dia dah tak boleh nak buat apa dah. Dia dah cuba halang dan memang virus denggi tu tak boleh masuk pun melalui kulit. Tapi sekarang dia dah guna vektor, dia dah guna nyamuk. So nyamuk dah cucuk, nyamuk dah tolong pindahkan. Maka sekarang pertahanan kedua pula akan mula bertindak. Okey, barisan pertahanan kedua pula akan bertindak. Ataupun bakteria tu tak masuk melalui kulit, tak masuk melalui air mata, tak masuk melalui luka, tapi dia masuk melalui hidung atau mulut. Pun boleh. Dia masuk melalui hidung, dia tak terlekat dalam mucus yang dihasilkan di bahagian di sepanjang saluran tu. Tidak terlekat, maksudnya dia bebas, dia tak terperangkap. So sekarang dia dah masuk ke dalam badan. Sekarang barisan pertahanan kedua pula lah. Barisan pertama tadi yang mucus apa semua tu dah selesai tugas. Sekarang dia akan attack barisan pertahanan kedua. Okey. Jadi barisan pertahanan kedua ni selalu ni lah adalah demam, fagositosis dan keradangan. Keradangan ni inflammation lah. Contoh keradangan ni bersin, gatal muka, gatal-gatal kulit, ruam. Itu adalah barisan pertahanan kedua lah. Okey, demam, fagositosis dan keradangan. Okey, mekanisme barisan pertahanan kedua juga bersifat tidak spesifik. Okey, tidak spesifik. Okey, kita tengok demam. Okay, demam adalah barisan pertahanan kedua yang menentang jangkitan. Dan kenapa demam? Sebab demam ni menambahkan aktiviti fagosit dan melawan asma yang menjangkiti badan. So ada fagosit, okay, fagosit yang boleh makan lah, yang boleh kepung bakteria, yang boleh musnahkan bakteria. Okay. Kedua fagositosis. Okay, fagositosis adalah sel fagosit adalah sel leukosit, sel putih yang boleh menjalankan fagositosis. Okay, neutrofil dan monosit adalah contoh sel fagosit. So sel leukosit yang nama sit dengan fil belakang ni, okay, neutrofil dan monosit ni dia adalah contoh-contoh sel
fagosit yang boleh menjalankan fagositosis. Okey, fagositosis boleh rujuk muka surat 202. Okey, belum rujuk muka surat 202 yang gambar raja bawah tu Okey, fagositosis, sis adalah proses sintesis hasil. Okey. Proses pemerangkapan dan pencernaan mikroorganisma atau zarah lain seperti sel mati oleh sel fagosit. Okey, siapa yang menjalankan fagositosis? Sel fagosit. Contoh neutrofil dan monosit. Okey, apabila jangkitan berlaku, sel fagosit akan bergerak ke kawasan yang dijangkiti dan memasuki bendali tisu melalui liang dinding kapilari. Apabila sel fagosit menemui patogen, sel fagosit akan mengepung patogen dan enzim lysosome dalam fagosit mencerna patogen dan akhirnya patogen itu akan terurai. Okey, macam ni Yang warna pink ni adalah sel fagosit. Okey Yang pink ni adalah sel fagosit. Okay. Bila dia nampak bakteria, bila dia jumpa bakteria, apa dia buat adalah dia akan mengunjukkan pseudopodium. Ni pseudopodium ni kaki ni lah, kaki tipu. Pseudo ni tipu, podium ni kaki So kaki tipu. So kaki tipu dia akan seolah-olah kepung bakteria ni. Kemudian dia akan ingest. Ingest ni macam masuk kunyah. Bukan macam tu lah. Ingest bakteria membentuk fagosom. Fagosom. Nampak bakteria ni sekarang dia berada di dalam fagosom. Fagosom akan bergabung dengan lysosom. Fagosom akan bergabung dengan lysosom. Lysosom ni memang ada dalam kita punya sel darah putih lah. Dan dalam lysosom ni ada lysozyme. Enzim dia lah. Fagosom akan bergabung dengan lysozyme dalam lysosom. Dan akhirnya bakteria ni akan dimusnahkan oleh lysozyme. Lysozyme enzim buat apa lagi kerja dia? Menguraikan je lah. Menukarkan satu yang kompleks kepada bentuk yang ringkas. Itu adalah fungsi enzim. Dan akhirnya bakteria akan terurai. Apabila bakteria terurai, dah selesai, fagosit akan sel yang tadi tu, sel fagosit tu, dia akan buang sisa-sisa mikroorganisma yang tercerna keluar daripada sel dia. So, bakteria tadi tu mati lah. Macam mana dia mati? Dengan tindak balas yang berlaku di dalam fagosom tadi tu. Fagosom ni, dia hanya boleh matikan bakteria ni kalau dia bergabung dengan lysozyme yang ada dalam lysosom lah. Ini adalah proses pseudopodium. Ini adalah proses fagositosis. Nanti cikgu akan bagi link YouTube fagositosis dalam grup Telegram. Nanti boleh rujuk situ Tak faham boleh tanya cikgu tau. Kemudian itu adalah secara fagositosis. Last sekali adalah secara keradangan. Keradangan. Keradangan ialah satu gerak balas pantas yang memusnahkan dan menetralkan tindakan berbahaya mikroorganisma dan toksin pada peringkat awal jangkitan. Bahagian yang radang membengkak menjadi merah dan berasa sakit. Bahagian yang radang, bahagian yang ada tindak balas tu, gerak balas tu akan jadi merah dan berasa sakit. Contoh gerak balas keradangan ada pada darjah 11.4. Ni ada satu kataan barulah, maksud nanah. Nanah warna putih tu, dia adalah campuran mikroorganisma seperti tisu dan sel darah putih yang boleh didapati didapat jangkitan serius. Maksudnya selepas dah berlaku jangkitan, akan dapat nanah. Ini ada satu gambar paku yang berkarat. Dan pada dia ada bakteria lah sebab dia ada satu paku yang berkarat tidak digunakan. Maksudnya dia telah terdedah kepada udara. Disebabkan bakteria ni ada di dalam udara, maka dia juga mungkin berada pada paku tu. Bila paku tu cederakan kulit, maka sekarang kulit iaitu barisan pertahanan pertama tadi telah berjaya dirobohkan lah. Jadi dia pun masuk. Paku masuk. Tisu yang rosak membebaskan histamin. Histamin adalah satu protein surat jadi yang ada dalam badan. Dia ni memang
sentiasa standby dalam badan kita. Okay, histamin merangsang gerak balas keradangan dengan serta-merta. Masuk saja benda asing yang tak boleh dihalang oleh barisan pertahanan pertama, badan kita yang dah sedia ada histamin dalam badan ni, dalam sel-sel ni, dia akan terus bergerak balas. Okey, histamin merangsang gerak balas keradangan. Kemudian histamin akan menyebabkan kapilari darah mengembang. Kenapa? Untuk membolehkan aliran darah yang lebih banyak ke kawasan jangkitan. Kenapa nak alihkan banyak aliran darah ke kawasan jangkitan ni? Sebab dalam aliran darah ada sel darah putih. Kita fokus kepada sel fagosit tadi. Okay. Histamin meningkatkan ketelapan kapilari darah terhadap sel fagosit. Dan akhirnya sel fagosit dan faktor pembeku akan berkumpul di kawasan jangkitan. Okay, sel darah merah, kapilari darah mengembang. Jadi banyaklah aliran darah kat situ. Jadi sel-sel fagosit yang contoh macam limfosil dengan yang contoh neutrofil atau monosit tadi tu, dia pun akan banyak. Ramai-ramailah pergi ke kawasan yang cedera tadi tu. Kemudian mekanisme pembekuan darah dicetuskan. So siapa yang terlibat dalam pembekuan sel darah merah, dia akan terus bekukan. Okey, dan yang sel-sel yang lain, sel-sel fagosit yang lain, dia pun menjalankan fagositosis. Maka inilah contoh mekanisme keradangan. Macam mana badan kita ataupun sel-sel yang cedera ni menjadi radang. Okey, dia adalah satu tindak balas semua jadilah. Okay, oleh barisan pertahanan yang kedua. Okay. So demam, fagositosis dan keradangan. Semuanya adalah barisan pertahanan kedua. Okay. Last sekali adalah barisan pertahanan ketiga. Inilah yang complicated sikit. Okay. Sekiranya patogen berjaya mengatasi barisan pertahanan kedua, barisan pertahanan ketiga akan diaktifkan untuk bertindak. Okay, barisan pertahanan ketiga adalah gerak balas keimunan oleh sel limfosit. Okay, sekarang kita masuk ke barisan pertahanan ketiga. Okay, sel limfosit terbentuk dalam nodus limfa menghasilkan antibodi. Ingat tak semalam cerita tentang nodus limfa? Okay, dalamnya ada sel limfosit. Okay, limfosit ni menghasilkan antibodi. Okay, dan tindakan antibodi adalah spesifik. Maksudnya dia target dah. Dia dah target apa yang masuk ke dalam badan kita, yang telah berjaya melepasi pertahanan pertama dan berjaya melepasi pertahanan kedua. Sekarang sel limfosit ni dia target, dia ada spesifik. Ya, setiap jenis antibodi hanya boleh bergabung dengan antigen tertentu sahaja. Antibodi yang badan kita buat hanya boleh bergabung dengan antigen yang datang daripada patogen tadi itu spesifik. Maksudnya bukan semua antibodi yang badan kita buat boleh bergabung dengan semua antigen atau antigen yang disebabkan oleh patogen tadi. Tak. Bukan semua spesifik. Apabila seseorang dijangkiti patogen, sejumlah besar sel limfosit terkumpul di dalam nodus limfa untuk memusnahkan antigen dan bendasing. Bila patogen masuk menyebabkan penyakit, maksudnya dia telah menjangkiti sel. Sel limfosit yang ada dalam nodus limfa pun akan memusnahkan antigen dan bendasing tadi. Ini menyebabkan nodus limfa membengkak. Kalau kita demam, kita ke siapalah adik awak ke, cuba awak rasa belakang leher dia. Belakang leher ni kita akan rasa bengkak. Di sini ada banyak nodus limfa. Selain tu di bawah ketiak. Di bawah ketiak kita, tepi-tepi sikit lengan tu, di situ juga ada banyak nodus limfa. Kalau kita tak sihat, tak kira lah kita batuk ke apa, sesama yang sangat teruk, demam yang sangat teruk, kawasan-kawasan tu akan membengkak. Kenapa membengkak? Sebab masa tu sel limfosit berkumpul di situ dan memusnahkan antigen dan bendasing. Kemudian selain tu nodus limfa juga, selain dia ada limfosit, dia juga ada macrophage yang memusnahkan bakteria
tisu mati dan benda asing secara fagositosis. Okey, makrofag ni cara dia bertindak sama macam fagositosis tadi. Sama macam sel fagosit tadi. Keluarkan kaki, makan, kepung, bergabung dengan lysozyme, hancurkan. Okey, kemudian limfosit, okey, ada dua jenis iaitu limfosit T dan limfosit B. Okey, limfosit T akan serang sel-sel yang dijangkiti oleh patogen. Okey, dan limfosit T juga merangsang limfosit B untuk menghasilkan sel memori. Sekiranya patogen yang sama menyerang, sel memori akan dirangsang untuk menghasilkan antibodi dengan serta-merta. So limfosit ni tadi ada dua jenis, T dengan B. T ni yang akan tolong serang sel-sel yang kena jangkit. Pada masa yang sama dia akan paksa B ni menghasilkan sel-sel memori. So bila kalau virus yang sama masuk untuk kali kedua, bakteria yang sama masuk untuk kali kedua, penyakit yang sama masuk untuk kali kedua, so dia dah ada memori untuk rangsang antibodi dengan serta-merta. Tak payah tunggulah maksudnya, dia dah standby, dia dah dalam mode standby. Okay. Tengok ni, okay, ni ni kita punya sel limfosit, okay, contoh macam limfosit T tadi tu, okay, dia dah ada antibody yang spesifik, so bila antigen ni masuk, okay, tapak reseptor antigen tak kisahlah, so dia akan terus melekat dan dia akan hancurkan. Okay, so matilah antigen tadi. So kita pun sihatlah, tak adalah kita pun sakit. Bukan sakit, kita dah sakit dah, tapi kita tak adalah sakit yang teruk ataupun lama. Macam itulah cara dia, cara sel limfosit berfungsi. Okay, jadi kelas kita setakat ini saja cikgu rasa, sebab ni pun cikgu rasa macam dah banyak dah. Okay, macam dah banyak sangat dah korang kena belajar ni. Okay, cikgu off record dulu. Sekejap, ni button.